Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembok sepanjang hari pun kekal wangi. Mestilah sebab ada Daya. Kemewahan raya dengan Daya. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 April 2024 bersama saya, Saif Akmal. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menghadiahkan sebekas madu kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Penganugerahan itu sebagai simbolik kepada titah supaya SPRM memerangi rasuah. Titah seri paduka di media sosial, bulan madunya sudah berakhir dan sekarang pergi tangkap lebah. Penganugerahan madu itu dibuat semasa baginda menerima menghadap Azam Baki di Istana Negara hari ini. Pada 19 Mac lepas, Sultan Ibrahim bertitah akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenar setelah hampir tempoh bulan madu. Baginda juga bertitah bahawa baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di-Pertuan Agong ke-17 selama 5 tahun dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tamat tempoh pemerintahannya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada penjawat awam. Manakala pesara kerajaan akan menerima sebanyak RM250. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Sekali lagi, Peguam Negara terlepas, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. InsyaAllah saya telah maklum kepada perbendaraan supaya BKK Aidilfitri disalurkan mulai Jumaat ini 5 April 2024. Beliau berkata demikian dalam majlis perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya pagi tadi. Sementara itu, Anwar mengakui terkesan dan sedih dengan isu rasuah melibatkan pasukan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang berlaku di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menyebabkan negara menanggung kerugian hampir RM2 bilion. Tetapi masih berlaku kecurangan-kecurangan yang bagi saya sangat mengesankan dan menyedihkan. Termasuk di berita baru ini dari Jabatan Kastam yang sebenarnya di bawah pengawasan saya di Kementerian Kewangan. Berita seterusnya, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak goyah dengan ancaman peguam dan aktivis Siti Kasim. Ia berkenaan usul cadangan untuk memboikot klinik Dr. Akmal Saleh di Merlimau, Melaka. Siti Kasim and the gang telah nak melancarkan boikot klinik Dr. Akmal Saleh. Alhamdulillah tak apa, sebagaimana kita ada hak untuk buat boikot juga KK-Mat, geng-geng Siti Kasim kalau nak buat boikot klinik Dr. Akmal Saleh pun is okay, tak ada masalah. Sebab saya percaya rezeki itu bukan pada Siti Kasim and the gang yang bagi rezeki itu pada Allah. Dan saya percaya juga Siti Kasim and the gang datang kat Merlimau ni, tanya dululah orang Merlimau macam mana klinik Dr. Akmal Saleh ni, barulah lancarkan boikot. Jadi Siti Kasim silakan nak lancarkan boikot klinik Dr. Akmal Saleh, tetapi kami tetap dengan boikot KK-Mat. Terdahulu Siti Kasim di aplikasi X berkata, apa perasaan Akmal sekiranya klinik miliknya dijadikan sasaran boikot atau lebih parah lagi menjadi sasaran dilimpar bom petrol. Dalam pada itu, seorang pemimpin DAP menyuarakan kebimbangan terhadap tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ini berhubung kontroversi KK-Mat baru-baru ini yang menurutnya boleh membenihkan ekstremisme. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC DAP, Syekh Umar Baharib Ali berkata,
Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menggalakkan seruan yang berhikmah serta nasihat tauladan yang baik. Dalam satu kenyataan, Syekh Umar berkata, dia tidak ragu-ragu dengan hasrat Akmal untuk mempertahankan Islam daripada penghinaan. Namun katanya cara Akmal mempertahankan Islam kadangkala provokatif, tidak bertanggungjawab serta berlebihan. Dalam pada itu, Angkatan Muda Keadilan AMK dalam satu kenyataan menggesa Akmal mengambil tanggungjawab atas ketegangan masyarakat yang masih berlarutan kesan kempen boikot KK-MAT. Ketua Penerangan AMK, Nabil Halimi berkata, seorang pemimpin politik harus meredakan ketegangan kaum dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Akmal menjadi antara yang lantang menggesa kempen boikot KK-MAT selepas syarikat serberneka itu menjual stoking tertera tulisan Allah. Kontroversi itu sehingga menyebabkan 2 cubaan pengeboman di kedai KK-MAT, satu di Perak dan satu di Pahang. Notis SPRM yang dihantar kepada 2 anak Dr. Mahathir Mohamad jelas menyatakan bekas Perdana Menteri itu merupakan subjek siasatan. Seorang lagi anak lelakinya, Mukhris, berkata demikian seperti dipetik portal Malaya Daily. Menurut portal itu yang memetik Mukhris, notis itu ditandatangani oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang dilihatnya sendiri. Susulan itu, kata Mukhris, abangnya Mirzan dan Muzani diarah untuk membuat perisytiharan harta untuk membantu dalam siasatan. Tambahnya adalah membingungkan mengapa SPRM menyiasat anak kepada subjek sebenar siasatan mereka. Sebelum ini, Muzani dan Mirzan memberitahu Bloomberg bahawa bapa mereka adalah sasaran sebenar siasatan SPRM. Bagaimanapun, Azam menepis dakwaan itu dengan berkata dia perlu menyimak fakta sebelum mengulas kepada media. Pada Januari, SPRM mengarahkan Muzani dan Mirzan mengisytiharkan harta mereka sejak 1981, iaitu tahun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kedua-duanya diketahui aktif dalam dunia perniagaan dan terkenal mempunyai kekayaan yang besar. Kita ke perkembangan berikutnya. Perikatan Nasional Selangor yakin mereka boleh memenangi pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang akan datang. Ketua Pemuda Negerinya Muhammad Sukri Omar berkata demikian dalam satu kenyataan. Menerusi kenyataan itu, katanya, antara faktor yang boleh membawa mereka kepada kemenangan ialah majoriti pengundi yang terdiri daripada orang Melayu. Kerusi Kuala Kubu Baharu kosong selepas penyandang 3 penggal Lee Ki Hiong meninggal dunia pada 21 Mac. Muhammad Sukri berkata selain pengundi Melayu, PN pasti golongan muda juga akan mengundi mereka. Untuk rekod, bahagian undi DAP di Kuala Kubu Baharu merosot daripada 57.8% pada 2018 kepada 54.4% pada 2023. Manakala bahagian undi PN tahun lepas adalah 39.3% berbanding 13.6% yang diperoleh PAS sebelum itu. Muhammad Sukri berkata, peningkatan jumlah itu menunjukkan isyarat jelas bahawa pengundi semakin cenderung ke arah PN. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas pada 4 April untuk menetapkan tarikh pilihan raya kecil DUN itu. Ketua UMNO bahagian Kota Raja Tengku Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz hari ini mengumumkan perletakan jawatannya sebagai Bendahari UMNO Selangor. Pengumuman itu dibuatnya hari ini menerusi kenyataan di Facebooknya. Dalam kenyataan itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata, ia kerana dia melihat perancangan kebangkitan parti itu di Selangor sebagai hambar dan tidak sehaluan dengan tema di UMNO Pusat. Menurut beliau, apa yang berlaku itu juga sama sekali bertentangan dengan usaha Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri Ahmad Said Hamidi yang tidak henti-henti merangka jalan kebangkitan parti di peringkat pusat. Zafrul berkata Selangor adalah negeri yang amat penting untuk mana-mana parti politik bertapak dan strategi ampuh sepatutnya dirangka, lebih-lebih lagi selepas keputusan pilihan raya negeri tahun lalu. Menurut Zafrul, pendekatan dan prinsipnya mudah, iaitu jika dia tidak dapat menyumbang atau melakukan sebarang penambahbaikan, maka dia tidak harus memegang sesuatu jawatan.
Ketika ini UMNO Selangor diterajui oleh Setiausaha Politik Ahmad Said Hamidi, Megat Zulkarnain Omardin, manakala timbalannya adalah Adun Dusun Tua Johan Abdul Aziz. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.